Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. So, hari ni kita nak tengok jawapan sebenar untuk pentaksiran bahagian C soalan esei yang minggu lepas kita dah jalani. Okey, dengar baik-baik apa yang cikgu nak cakap hari ini. Okey, apa yang saya dapati kamu tidak faham konsep soalan. Apa soalan tanya kamu tak faham. Kamu hanya tulis apa yang kamu tahu, tapi sebenarnya semua tak lekat kepada apa yang soalan tanya. Tak sampai. Okey, so kita lihat jawapan soalan yang pertama. Okey, jom kita lihat soalan ni. 1A. Okey, Raja 9.1. Okey, nampak ke? Okey, Raja 91 menunjukkan roket soda. Okey, roket soda disediakan oleh Adam menggunakan bahan isi rumah untuk projek sainsnya. Demonstrasi ini mengaplikasikan tindak balas antara cuka. Okey, cuka dengan serbuk penaik bagi pelancaran roket. Okey, so ini dibuat roket lah. Ini salah satu projek dia. Tapi kalau kamu tengok budak sains tingkatan 4 pun dia ada buat projek ni. Dia buat projek untuk roket. Okey. Kemudian kita lihat ya, cadangkan satu bahan yang digunakan oleh Adam untuk menggantikan cuka. So cuka ni kita tahu, cuka ni adalah satu asid lemah. So dekat sini kamu lihat, kamu tulis dekat sini, cuka ni adalah asid lemah. Okey, so supaya dia dapat memastikan roket terbang tinggi. So kita tahu dia adalah suatu asid lemah. So kalau kita nak tinggikan dia lagi, kita gunalah asid lemah, lawannya asid apa? Lawannya adalah asid kuat. Okey, kemudian dia kata cadangkan. Cadangkanlah satu asid kuat. So kamu cadangkanlah apa-apa yang kita tahu tentang asid kuat. Kemudian kamu kata terangkan jawapan anda. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu jawab soalan ni. Sebab itu cikgu kata kamu tulis kebanyakan semua buat soda bikarbonat dah. Kenapa? Okey, yang ini adalah untuk berkenaan dengan asid lemah, asid kuat. So kalau kita nak roket tu nak bagi terbang lagi tinggi, kita gunalah asid kuat. So kamu namakanlah apa-apa asid kuat. Okey, untuk soalan ni tulis macam ni. Soalan 1A. Okey, soalan 1A. Okey, semua orang tulis ya. 4 markah. Okey, kamu tengok sini dia bernilai 4 markah. Okey, untuk soalan ini, okey, poin yang pertama. Poin yang pertama kamu cakap kamu namakan asid tersebut. So contohnya kamu nak namakan asid hidroklorik. Okey. Kemudian ini poin nombor 1. Okey, poin nombor 2 kamu terangkan asid hidroklorik ni asid apa? Kamu cakaplah asid hidroklorik ialah asid kuat. Okey, asid kuat. So, satu lagi markah. Ini untuk poin nombor 2. Okey, untuk poin nombor 3, kamu cakaplah. So, kamu tahu, asid kuat. Asid kuat ni mempunyai, apa beza asid kuat dengan asid lemah? Asid kuat menghasilkan kepekatan. Kepekatan apa? Asid. Ion hidrogen. Okey, ion hidrogen yang tinggi. Okey, dah. Poin nombor 3. Kita nak ada 4 poin. Poin yang 1. So, kalau dia menghasilkan kepekatan hidrogen yang tinggi, maksud dia akan bertindak balas. Okey. Bertindak balas dengan cepat. Okey. Untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Cikgu, macam mana cikgu boleh tahu? Sebab apa? Asid, kan kita dah belajar. Apa-apa asid, bila kita tindak balas dengan benda yang berkarbonat. Maksudnya dia ada unsur CO3. Yang ini, kalau ini diguna soda bikarbonat lah. Soda bikarbonat, sodium, natrium karbonat. So, dia akan menghasilkan. Okay, yang pertama, kamu cakap mengenai asid. Namakan asid kuat. Okay, yang ini kamu dah dapat poin yang ini. Kamu dah dapat P1.
Okey, kemudian kamu cakap mengenai asid kuat. Asid hidroklorik tu asid apa? Asid kuat. So, point nombor 2. Kemudian asid kuat tu apa fungsi dia? Apa definisi dia? Dia akan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi, P3. Kemudian kamu cakaplah, kenapa kamu nak guna, apa alasan kamu nak guna asid kuat tu? Kenapa? Sebab dia akan bertindak balas dengan cepat, okey, dengan soda bikarbonat tadi, okey, nitron karbonat tadi untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Sebab tu dia terbang lebih tinggi. So dekat sini adalah point nombor 4. Okey ya. So kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan dua eksperimen. Dia kata mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara serbuk zinc. Okey, kat sini kamu nampak dia serbuk zinc dengan asid hidroklorik. Okey, serbuk zinc dengan asid hidroklorik. So, kalau kamu tengok kat sini dia ada dua bagi. Okey, satu dipakai serbuk, dua-dua dipakai serbuk zinc. Dua-dua dia pakai serbuk zinc. Kemudian kalau kamu lihat, dia kata cadangkan kepekatan. Cadangkan. Maksudnya kamu kena bagilah berapa nilai kepekatan. So kamu dah belajar. Okey. Okey, untuk kepekatan ni, untuk kepekatan ni kamu bagilah. Kamu dah belajar kan kepekatan kan? Mesti dalam unit mol dm negatif 3. So maksudnya kamu namakan apa-apa. So, kamu tahu. Oh, saya dah tahu cikgu. Kalau macam ini, kalau kamu tengok tadi, set 1, dia punya masa yang diambil dia lagi perlahan berbanding set 2. Maksudnya, dekat set 2 ni, dia pakai asid pekat. Okey. Yang ini dia mungkin dia akan pakai asid cair. Kamu dah betul dah buat. Tapi kamu tidak menamakan, tidak meletakkan nilai kepekatan tu. So, kamu tahu kan, untuk nilai kepekatan yang tinggi, kemolaran dia ataupun unit mol dm3 dia lagi tinggi lah. Kalau cikgu nampak kamu namakan, kamu letak satu nilai, apa-apa nilai. Asalkan yang ini, set 2 ni lebih tinggi berbanding dengan set 1. Faham ya? Okey, so kamu letaklah apa-apa sahaja nilai. Okey, so nilai kamu letak dekat sini. Okey, contohnya untuk soalan ni, okey, cikgu tulis kat sini lah ya. Okey, untuk B1. Okey, untuk B1. Okey, untuk B1. So, untuk set 1, tulislah set 2. Okey, set 1 tu, kamu tahu dia kurang pekat daripada set 2. Kamu letaklah apa-apa. Contohnya dekat sini kamu nak letak 0.1 mol dm negatif 3. Mesti unit kena betul. Kalau ini 0.1, kamu letak kat sini lagi tinggi lah. Apa-apa yang lagi tinggi. Contohnya kamu nak buat dia 0.2 mol dm negatif 3. Okay, nampak tak? Berbeza kepekatan. Unit kena sama. Kamu tak boleh kata ini asid cair, ini asid pekat. Okay, kamu tak boleh cakap macam itu. Sebab soalan dia tanya cadangkan kepekatan. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni dia kata terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam kadar tindak balas dengan menggunakan teori pelanggaran. Dekat sini kamu kena bezakan. Bila dia kata bezakan, kamu kena bandingkanlah antara kadar tindak balas set 1 dan set 2. Mana satu kadar tindak balas yang tinggi? So, kita nampak. Set 2, kadar tindak balasnya lagi tinggi berbanding set 1. Kenapa? Sebab kepekatan asid set 2 lebih tinggi daripada set 1. Okey, nampak? Okey, kemudian kamu cakaplah kepekatan. Apa yang cikgu bagi point hari tu untuk kepekatan? Okey, jom kita lihat dulu. Okey, kita lihat dulu. Kita tulis dulu sikit-sikit ya. Okey, yang pertama untuk B2. Tulis sama-sama cikgu. Pertama cikgu cakap, kamu cakap tentang kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. Kadar tindak balas set 2 lebih tinggi berbanding set 1.
Ni kena bandingkan. Kamu tak bandingkan, kamu salah. Okey, kemudian kamu cakap kepekatan. Kepekatan asid hidroklorik dalam set 2 lebih tinggi dari set 1. Nampak tak? Cikgu ada bandingkan kan? Okey, point nombor 3. Kamu cakap bilangan. Ini semua kamu dah belajar. Okey, bilangan ion hidrogen per unit isi padu set 2 lebih tinggi dari set 1. Okay, ini point nombor 3. Okey, untuk point nombor 4. Okey, point nombor 4 cakap tentang frekuensi pelanggaran. Sebab dia suruh kamu bandingkan dari segi frekuensi pelanggaran. Teori pelanggaran. Okey, frekuensi pelanggaran di antara, ini kena cakap, point ni penting. Ion hidrogen dan atom zinc lebih tinggi dalam set 2 dari set 1. Okey, dah siap. Kemudian kamu cakap tentang pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan. Ini semua cikgu dah ajar hari tu. Siapa yang ingat lah, siapa yang lihat betul cikgu yang masuk kelas cikgu dengan cikgu Rina hari tu dah nampak dah. Okay? Frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah dalam set 2 lebih tinggi dari set 1. Okey, cikgu nampak tak? Ada berapa point? 4 point. Cikgu buat perbezaan tak? Ya, cikgu buat perbezaan. Tapi tak ada siapa yang buat. Kadar tindak balas. Kamu buat, kamu bandingkan kadar tindak balas. Okey, kamu dapat dekat sini point nombor 1. Kamu cakap tentang kepekatan asid hidroklorik itu berbeza. Siapa lagi tinggi? Point nombor 2. Kamu cakap tentang bilangan hidrogen per unit isi padu. Kamu dapat point nombor 3. Kamu cakap tentang frekuensi pelanggaran di antara ion hidrogen dan atom zinc lebih tinggi dalam set 2 dari set 1. Point nombor 3. Kemudian kamu cakap tentang frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah dalam set 2 lebih tinggi. Cikgu, saya tak nak buat antara zarah, saya nak cakap antara ion hidrogen dan atom zinc. Boleh? Yang ini cikgu nak simpelkan lagi. Yang ini kena wajib cakap ya. Ayat yang cikgu link ni, cikgu bolkan ni kena wajib untuk cakap. Okey, boleh ya? Okey, kemudian kita tengok kepada soalan eksperimen. Okey, tengok ni. Dengan merujuk 9.2, eksperimen set 1 diulang dengan menggantikan serbuk zinc dengan larutan natrium thiosulfate. Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji bagaimana suhu, maksudnya faktor suhu, mempengaruhi kadar tindak balas antara larutan natrium thiosulfate dan asid hidroklorik. Dalam huraian anda, sertakan persamaan kimia yang seimbang. Okay, nampak dekat situ? Okay, nampak kat situ dia nak prosedur. Okay, kan? Dia nak juga persamaan. Okay, so lihat yang ini cikgu tulis ni. Okay, cikgu tunjuk ni. Okay, yang pertama. Ini adalah faktor kepekatan. Okay, so yang pertama, okay, ini dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. So, nanti kamu tengok buku kamu bahasa Melayu, kamu translatekan. Okay, kamu translatekan dia. Okay, kamu translatekan dia. Okay, so cikgu tuliskan, cikgu nak cikgu translate kan? Tak apalah, cikgu translatekan lah one by one. Okay, yang ini ya. Okay, so maksudnya bila dia bagi 10 markah, 2 markah untuk persamaan, 8 markah untuk prosedur. Okay ya. Okay, so kita lihat prosedurnya. Kebanyakan pelajar disalah sebabnya apa? Yang pertama, okay, point nombor 1.
Ada pula yang buat dalam bentuk karangan. Itu lagi bijak betul. Cikgu dah kata, kalau prosedur, cikgu dah cakap dah. Kalau prosedur, tolong buat dalam bentuk nombor 1, 2, 3. Okey. So, yang pertama, yang ini. Yang ini, prosedur yang pertama, kamu letakkan 50 cm padu. Okey, contohnya 0.1 mol DM padu. Kebanyakan orang dia buat 0.1 mol. DM padu tak ada semua. Sebab apa semua jadi macam tu? Faham-fahamlah sendiri kenapa. Okey. So, dia pakai natrium thiosulfat. Okey, larutan tertinggal. Larutan natrium thiosulfate dimasukkan ke dalam kelalangkun. Okey, nombor 2. Okey, suhu awal bagi larutan direkodkan. Okey, apa yang ada? Point nombor 2. Point nombor 3. Kelalangkun diletakkan di atas kertas putih dengan tanda X. Okey. Nombor 4. Kamu nak cakap 10 cm padu, 0.2 mol DM padu. Kebanyakan pelajar dia buat isi padu je. Okey. Dia tak buat kepekatan. Okey. Asid hidroklorik dimasukkan ke dalam kelalangkun. Okey, ini point nombor 4. Okey, untuk point nombor 5. Okey, untuk point nombor 5. Allahu Akbar. Sorry. Okey, untuk point nombor 5. Okey, point nombor 5. Jam randik dimulakan. Okey, jam randik dimulakan secara cepat. Okey. Immediately. Okey, nombor 6. Okey, kemudian pusarkan kelalangkun. Ini semua dah kita bincang. Okey, nombor 7. Jam randik diberhentikan apabila tanda X hilang dari penglihatan dan masa direkodkan. Okey. Prosedur nombor 8. Ulang. Yang ini ulang ni semua ada tapi dia tertinggal apa? Ulang eksperimen dengan menggunakan, contohnya kamu nak guna 25 cm padu, 0.1 mol DM padu, natrium larutan. Jangan lupa. Okey, ini kena. Isi padu kena cakap, kepekatan kena cakap. Okey. Natrium thiosulfat menggunakan suhu. Kamu nak mention suhu boleh? Kamu nak cakap menggunakan suhu 35, 40, 45, 50. Macam itu. Kamu nak tetapkan boleh ataupun kamu kata menggunakan suhu yang berlainan. Tapi lagi baik kamu tetapkanlah. Okey, kemudian persamaan kimia. Okey, persamaan kimia yang ini tindak balas antara siapa tadi? Okey, contoh tadi kamu pakai asid hidroklorik. Okey, yang tadi dia pakai asid hidroklorik dengan larutan natrium thiosulfate. Okey, dia akan dapat natrium chloride tambah SO2 tambah S tambah H2O. So, dekat sini seimbangkan.
Sebagaimana pemberian markah? Okey, untuk pemberian markah kat sini, P9 adalah reaktan bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Betul, P10. Ini P9, sorry. P9. P10 untuk persamaan ini kamu seimbangkan dengan betul. Yang ini semua ikut kepada point lah. Prosedur kamu. Point nombor 1, prosedur nombor 1. Point nombor 2, prosedur nombor 2. Macam ni. P1. P2. P3. Okay, ini untuk cikgu lah. Menanda. Okay, point nombor 4. Point nombor 5. Point nombor 6. Point nombor 7 dan point nombor 8. Cukuplah 20 markah. Okey. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. So, sila salin buat di dalam buku latihan kamu. Tanda kamu punya jawapan dekat buku kamu dulu. Kemudian baru buat pembetulan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.